Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Okey, siapa baca doa ni apa hari ni lah, hari ni baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Amin. sadri yassir li amri Amin. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Amin. qawli. Amin. Amin. Kenapa tak dengar suara? Tapi ya? Tapi dah baca doa. Terkeluar terus. Aduh. Line dia tu kot. Apa dia? Line. Line teruk Line kat lepas macam tu Kat sini Tak tahu. Saya okey. Ya. Okey. Dah buat dah 3 muka surat tu? Korang dapat belum? Muka surat 56, 57 dengan 58. Dah, okey. Okey, Adam mula. Soalan pertama. Soalan kebat. Bincangkan bagaimana amalan tersebut dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Apa amalan dia tu? Beri sumbangan makanan. Bincangkan bagaimana amalan tersebut dapat melahirkan masyarakat harmoni. Dengan bersedekah, kita dapat membantu meringankan beban orang-orang yang memerlukan. Okey. Sebagai contoh, orang yang terkesan akibat daripada wabak penyakit ini. Okey. Wabak penyakit sekarang. Mhm. Banyak individu yang menganggur, tiada pendapatan. Justeru itu, dengan bersedekah juga dapat merapatkan silaturahim dan melahirkan masyarakat yang toleransi. Kesannya orang yang terkesan tersebut akan berasa sedikit ringan bebannya. Okey. Macam tu, jawapan macam tu boleh dapat 6 markah. Semulanya kita mestilah menjadi masyarakat yang prihatin supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hidup. Okey, bagus. Jadi kat situ pertama sekali poin dia yang kita punya fakta yang perlu kita ada, mesti ada perkataan membantu. Okey, mesti ada perkataan membantu. Bantu siapa? Membantu orang miskin. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi barang-barang keperluan harian. Okey, barang-barang keperluan harian. Siapa yang baru masuk hari ni? Okey. Seperti apa? Barang-barang keperluan harian? beras. Beras. Gula. Lagi? Beras. Minyak masak. Gula. Minyak masak. Lauk pauk. Okey. Dan sebagainya lah. Okey. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan golongan miskin ataupun golongan yang amat memerlukan merasa dihargai di atas pertolongan tersebut. Okey, kesan dia. Bila orang yang berwang bila orang yang berwang membantu orang yang susah, kesan dia apa? Akan wujudkan apa? Wujudkan apa?
Bila orang yang senang menolong, membantu orang yang susah, apa kesan dia? Wujudkan Wani. Oh, Wani. Ya, jap. Ada apa? Okey, Dia- kesan dia. Teruskan. Kesan dia dapat mengeratkan silaturahim. Dapat mengeratkan silaturahim. Okey. Lagi? Apa yang kesan yang kita boleh fikirkan? Selain daripada mengeratkan silaturahim. Meringankan beban. Kesan dia meringankan beban orang yang susah. Lagi kalau ada? Hormat menghormati. Hormat menghormati. Antara satu sama lain. Okay. Dan boleh melahirkan suasana yang aman dalam masyarakat. Okey, melahirkan suasana aman dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab semua berpuas hati dengan tindakan tersebut. Semua orang berpuas hati dengan tindakan tersebut. Okey. Soalan yang kedua. Soalan kebat yang kedua. Akilah. Soalannya, gambar tu pembayaran zakat secara online. Sebagai seorang pembayar zakat, setujukah anda dengan kaedah tersebut? Kemukakan hujah anda. Akilah. Ada ke Akilah ni? Ke tak ada? Akilah. Okeylah. Alah, jawab je lah. Tak buat lagi tak apa. Terus dia jawab. Dia tanya dekat situ. Sebagai pembayar zakat, setujukah anda dengan kaedah tersebut? Sekarang ni kau setuju ke tidak? Akilah. Jawab. Setuju? Okey. Setuju? Okey. Kenapa engkau setuju? Sebab memudahkan cara. Memudahkan apa? Memudahkan cara kita nak bayar lah. Tak perlu keluar. Okey, memudahkan umat Islam membayar zakat. Okey, membayar zakat. Sebab apa dia mudah? Sebab dia guna atas talian je, guna phone je. Boleh guna phone. Di mana-mana saja, kan? Di mana-mana saja, tak kira masa. Okey, tak kira masa, tak kira tempat. Okey. Boleh berurusan di mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Okey. Jadi bila dah mudah macam tu, orang Islam bila dah mudah, orang Islam akan buat apa? Bila dah mudah bayar zakat ni, apa tindakan orang Islam yang layak membayar zakat? Tak ada alasan kalau tak bayar. Tak ada alasan untuk tak nak bayar zakat. Okey, tak ada alasan untuk tak mau bayar zakat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada. Orang Islam akan menggalakkan orang Islam membayar zakat.
menggalakkan orang Islam membayar zakat. Sebab dah mudah kan? Dah mudahlah kita nak berurusan dengan pusat zakat. Okey. Bila dah kita selalu bayar zakat, orang Islam dah banyak yang keluarkan zakat. Apa kesan dia? Dapat meringankan beban orang-orang miskin. Okey, dapat meringankan beban orang-orang miskin. Okey, dapat meringankan beban orang-orang yang miskin. Seterusnya, bila orang miskin dah banyak yang terima zakat, apa kesannya? Bila orang miskin ramai yang terima zakat. Akan meningkatkan apa? Ekonomi sesebuah negara. Dah orang semua dah ada duit kan? Orang semua dah ada duit. Bila orang dah ada duit, dia boleh belanja. Bila berbelanja, itu akan meningkatkan ekonomi sesebuah tempat ataupun sebuah negara. Sebab orang dah ada duit. Okey, kesimpulan dia apa yang kita boleh buat? Kesimpulannya. Senyap ke? Okeylah. Kesimpulannya. Ada ke tak ada Gilah ni? Gilah. Ya, Ustaz. Kesimpulannya. Bayar zakat. Tak tahulah. Kenapa saya pandai? Kau ni orang pergi kerja lagi semalam lagi. Lah yang tu. Okey. Kesimpulannya, disebabkan sistem yang cekap dan mudah dapat memberikan kesan yang baik dalam menguruskan sesuatu perkara. Okay. Bila dah ada sistem yang mudah, jadi apa yang kita nak buat, mudahlah. Kita dapat uruskan dengan baik. Okey, dapat uruskan sesuatu perkara tu dengan baik. Okay. Kalau katakan tak ada sistem online kan, bayar zakat secara online. Okey, akan jadi susah lah. Kita nak keluar, nak kena pergi ke Kuantan bayar zakat. Ataupun nak kena jumpa amil dia dekat masjid-masjid kan. Kena pergi masjid baru jumpa orang untuk terima zakat, untuk bayar zakat. Tapi kalau online, kita duduk kat mana pun kita boleh bayar zakat. Kita bila masa nak bayar, waktu malam ke pagi ke tengah hari ke petang ke, ikut masa yang kita mudah. Kita boleh bayar zakat. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Soalan kebat. Siapa Wani lah, Wani. Okey, soalan ketiga, ibadah asas kecemerlangan hidup. Sebagai seorang murid, huraikan 2 ibadah yang boleh anda amalkan di sekolah untuk mencapai kejayaan seperti penyataan tersebut. Ibadah asas kecemerlangan hidup. Okey, Wani. Dua ibadah boleh ikutkan di sekolah untuk mencapai kejayaan. Ganggulah Wani, putus-putus. Lain tak berapa cantik ya? Tak dengar terus?
Semula Wani? Oh Wani? Lain je suku Ustaz. Lain selalu. Okey lah. Apa tak apa. Ni apa nama siapa ni saya yang belum ini lah ini. Ini soalan ketiga ini. Soalan kebat yang ketiga. Lagi dua ibadah yang boleh anda amalkan di sekolah untuk mencapai sebagai seorang murid, dua ibadah yang boleh saya amalkan di sekolah untuk mencapai kejayaan seperti penyataan Okey, bagus. tersebut. Okey. Sentiasa menghormati guru. Sebagai contoh, fokus dalam kelas. Ustaz, saya bagi point boleh tak? Ada. Kau terus sambung je ayat kau tu. Selain itu, sekejap. Okey. Okey. Terus. Ustaz, saya blank Ustaz. Aduh. Sumbelang ni. Okey. Sekarang ni soalan dia dia tanya huraikan dua ibadah yang boleh anda amalkan di sekolah untuk mencapai kejayaan seperti penyataan di atas. Okey. Apa ibadah yang boleh kita lakukan? Okey, pertama. Tak kira siapa yang solat Sunat duha. Okey, saya melakukan solat sunat duha. Bila kita lakukan? Bila kau nak lakukan solat duha tu? Pagi lah kan? Yalah pagi tu dari subuh sampai Zuhur tu kira pagi lagi, sampai pukul 12 tengah hari tu kira pagi lagi. Bila waktu yang sesuai untuk engkau sebagai pelajar melakukan solat sunat duha? Rehat. Pada waktu rehat. Okey, pada waktu rehat. Kenapa kita lakukan solat sunat duha? Supaya apa? Kenapa? Supaya apa? Seorang, siapa nak tolong bantu jawab ni? Sebut dia, supaya apa? Supaya supaya apa? hati Supaya hati tenang hati tenang untuk belajar. Untuk belajar. Ataupun supaya mudah memahami ilmu pengetahuan. Dah dapat 3 markah dah kat situ. Okey, dah dapat 3 markah. Okey, dapat 3 markah. Okey, tu baru yang pertama. Yang kedua. Untuk dapatkan 3 markah yang kedua pula. Okey, apa ibadat yang kita akan lakukan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid? Saya akan apa? Tadi saya akan melakukan solat sunat duha. Okay. Yang kedua.
Membaca Al-Quran. Saya akan selalu membaca Al-Quran. Untuk apa? Saya selalu membaca Al-Quran. Untuk apa? Kenapa kita baca Quran? Adam? Supaya hati menjadi tenang sewaktu belajar. Okey, supaya hati menjadi tenang sewaktu belajar. Okey, supaya hati menjadi tenang sewaktu belajar. Bolehlah dapat 3 markah kat situ. Okey, boleh dapat 3 markah. Okey, lagi kalau ada ibadat lagi. Yang benda yang selalu kita buat. Selalu kita buat. Apa benda yang kita selalu buat? Apa dia? Belum belajar. Membaca doa. Kenapa Membaca kita doa. kena baca doa? Kenapa kita kena baca doa? Supaya Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita pelajari. Okay. Supaya Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita pelajari. Dan juga Allah Ta'ala suka orang yang sentiasa berdoa. Allah Ta'ala suka orang yang sentiasa berdoa. Barulah dapat 3 markah. Okey. Selesai soalan kebat Tapi yang penting korang nampak cara jawab tu macam mana. Okey. Macam mana nak dapat 6 markah. Yang ni soalan kebat 6 markah. Ada soalan kebat 4 markah. Ada soalan kebat 5 markah. Ada soalan kebat 6 markah. Ada 3 jenis soalan kebat. Okey. Okey, seterusnya. Kita dah masuk tajuk yang untuk tingkatan berapa ni? Tingkatan 5 punya kot. Fitrah kejadian insan. Ke belum lagi? Belum lagi. Masih tingkatan 4 lagi. Okey. Siapa yang belum lagi? Adam dah. Alia. Soalan pertama. Apakah maksud insan? Sekejap. 2 markah je. Jawapan bila kalau soalan maksud ni biasa tak banyak markah dia. 2 markah sahaja. Apa maksud insan? Ustaz buat lagi lah Ustaz. Aduh. Nurin. Ustaz. Ya. Yang baru ada yang diorang tak tahu buku mana. Ustaz, muka surat berapa? Muka surat 56. 56, 57, 58. 3 muka surat saya minta untuk hari ni. Sekejap. Buku purple tu Hah? Buku purple modul cemerlang. Ni buku ni. Sekejap. Nampak ni? Tak nampak Ustaz, nampak purple. Mana Ustaz? Nampak almari. Tak nampak Hilang. Nampak background. Nampak background dia. Aduh. 50 berapa Ustaz? 57. 57. Kita masuk dah muka surat 57. Tadi 56. Sekejap. Tadi kita dah bincang soalan 56. Mana Cah? Ni. Aisyah dengan siapa? Dengan Ainur. Oh, okey. Lupa nak minyak. Nurin, dah jumpa Nurin?
Sekejap Ustaz. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah serta memakmurkan alam. Okey, bagus. Okey, makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan dengan ataupun yang dikurniakan dengan akal. Okey, dengan akal. Okey. Dengan kata lain sebenarnya manusia insan ni ataupun manusia ni, kalau kita belajar ilmu mantik, manusia ni adalah haiwan. Sama dengan haiwan. Sama dengan haiwan. Cuma manusia ni adalah haiwanun natiq ataupun haiwan yang berkata-kata. Haiwan yang berkata-kata. Kalau haiwan yang lain tak berkata-kata kan, dia pandai bunyi je kan. Pandai bunyi je dan tidak dikurniakan akal. Kita manusia ni pun sejenis haiwan juga. Sebab apa? Macam haiwan biasa. Contoh macam kambing lembu juga. Cuma beza kita dengan kambing lembu tu, kita pandai berkata-kata. Manusia ni pandai berkata-kata. Dan kita dikurniakan akal fikiran. Kambing lembu dia tak ada akal fikiran. Okey. Dikurniakan akal, ditugaskan mengabdikan diri kepada Allah Taala dan memakmurkan alam. Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan 4 proses kejadian insan selepas alaqah menurut Al-Quran. Aisyah. Empat proses. Maksud dia bila dia sebut 4 proses, maknanya 4 markah. Jawapannya pendek-pendek sahaja. Apa dia proses yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Selepas alaqah. Sila Aisyah. Sekejap Ustaz. Okey. Ini dah lama dah ni. Empat proses kejadian insan selepas alaqah. Tak tahu Ustaz, tak ingat. Tak ingat. So, okey, siapa boleh bantu? Izam dan lah. Izam. Izam dan laham. Okey, izam dan laham. Itu satu. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Nasyah. Nasyah. Bukan nasyah. Tulang. Tulang tu izam lah. Ya. Tulang tu izam. Mudghah. Mudghah. Okey, mudghah yang kedua. Yang ketiga? Okey, mudghah, izam dan laham. Izam dan laham. Izam tu maksudnya tulang. Laham tu maksudnya daging. Okey. Daging yang membaluti tulang. Tu kalau kita baca dalam Quran ayat dia, tu maksud dia. Okey, daging yang membaluti tulang. Okey, tu dah dua. Baru 2 markah. Ada lagi 2. Lagi 2 peringkat kejadian. Mudghah dah, alaqah, mula-mula alaqah. Janin. Okey, bagus. Janin. Lepas janin? Kejap. Bayi.
Lah sekali dah tentulah bayi. Betul. Okey, dapat empat markah. Okey. Alaqah, mudrah, izam dan laham, janin dan bayi. Okey, cukup empat markah. Okey. Soalan yang ketiga. Atihah. Senaraikan 4 peringkat alam yang dilalui oleh manusia. Boleh. Biasa kita mesti akan alam roh, Okey, satu markah. rahim, alam rahim, Okey, 2 markah. alam dunia, Alam dunia 3 markah. alam barzakh. Alam barzakh 4 markah. Okey, cukup 4 markah. Okey. Dapat bezakan soalan yang jawapan panjang dengan jawapan pendek. Kalau jawapan pendek diminta macam ni lah. Minta 4 peringkat alam. Dia minta peringkat 4 peringkat kejadian manusia. Okey. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Soalan keempat, terangkan 2 keistimewaan insan. 2 keistimewaan insan. Siapa Okey, Adam. 2 keistimewaan insan. Memiliki akal fikiran yang dapat membezakan baik atau buruk. Okey, memiliki akal fikiran dan yang dapat membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Okey. Kalau kau jawab setakat akal fikiran saja dapat 1 markah saja. Okey. Kena ada huraian dia. Okey, yang kedua. Dilantik sebagai khalifah untuk memakmurkan alam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dilantik sebagai khalifah untuk memakmurkan apa tadi? Alam. Memakmurkan alam. Memakmurkan muka bumi Allah Ta'ala. Okey, memakmurkan muka bumi Allah Ta'ala. Okey, baru dapat dua markah. Kalau setakat engkau dilantik sebagai khalifah, tak cukup. Dapat 1 markah saja. Okey, dapat 1 markah. Okey, ada jawapan lain? Selain daripada yang Adam sebut tu. Siapa nak tambah-tambah? Jawapan yang boleh kita terima. Disampaikan kitab Al-Quran untuk panduan sebagai panduan. Okey, diberikan kitab Al-Quran sebagai panduan hidup, sebagai panduan hidup. Okey, diberikan kitab Al-Quran sebagai panduan hidup. Okey. Soalan yang kelima. Terangkan 2 kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Okey. Akilah, okey tak Akilah? Ya. 2 kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Membentuk cara pemikiran manusia. Membentuk cara pemikiran manusia. Cara pemikiran manusia yang macam mana tu? Dua kepentingan memelihara fitrah. Tak tahu Ustaz. Kau main jawab je Okey, siapa boleh bantu? 2 kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Faham tak fitrah kejadian insan tu? Fitrah kejadian manusia. Kenapa Allah ciptakan kenapa manusia? Macam tu kan? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan manusia? Okey. Apa yang sepatutnya manusia buat? Apa yang sepatutnya manusia lakukan? Okey. Melakukan apa yang disuruh agar mendapat keredaannya. Okey, melakukan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mendapat keredaannya. Okey. Yang kedua, itu baru 1.
Contohlah kan. Contoh kita manusia ni dijadikan apa nama tu, ada lelaki ada perempuan kan. Fitrah manusia lelaki macam ni, fitrah manusia perempuan macam ni. Bila katakan seorang perempuan itu, fitrahnya adalah fitrah seorang perempuan. Adakah wajar dia berfitrah sebagai seorang lelaki? Tak wajar kan? Tak wajar. Jadi bila dia adalah seorang perempuan dan dia kena pelihara fitrahnya sebagai seorang perempuan. Kena jaga fitrah dia sebagai seorang perempuan. Kalau lelaki kena jaga fitrahnya sebagai seorang lelaki. Fitrah seorang lelaki dia akan kata ada rubah ataupun ada dorongan untuk bersama dengan seorang perempuan. Dia tak akan jadi dorongan dia untuk bersama dengan seorang lelaki juga, kan? Ataupun perempuan dia mesti ada keinginan bersama dengan seorang lelaki. Betul. Kalau dia rasa keinginan bersama dengan seorang perempuan, maksudnya bersama ada apostrofi lah kan. Ada dalam kurungan. Jadi kalau tak jaga fitrah ni, jadi songsang lah. Fitrah yang songsang. Tadi jawapan yang pertama tadi keredaan Allah Ta'ala kan. Keredaan Allah Ta'ala. Kepentingan yang kedua. Berusaha. Bila kita jaga fitrah ni, jaga fitrah sebagai seorang insan. Apa dia? Benda je dah. Semula. Siapa nak jawab? Tira tak dengar. Siapa nak jawab? Hello? Siapa nak jawab? Tirah. Ya. Saya cakap tirah. Tirah. Membentuk kehidupan yang aman dan harmoni di dunia. Membentuk kehidupan yang aman dan harmoni di dunia. Okey, boleh terima. Ada jawapan lain? Tira ada mesej. Ada mesej. Ya, kat komen tu. Berusaha meningkatkan keiman mengikut syarak agama. Okey. Ayat ni kena eloklah sikit kan. Bagi eloklah sikit. Okey, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab apa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Sebab apa? Senyap terus. Sebab apa atau untuk apa? Untuk apa? Kenapa? Untuk mendapatkan bila kita jaga fitrah, dia akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita gunakan nikmat Allah Ta'ala untuk kebaikan. Kita gunakan nikmat Allah Ta'ala untuk kebaikan. Ada yang terkeluar ke? Ada mesej. Hari ni pula. Seterusnya soalan yang ke-6. Cadangkan 2 cara untuk memelihara fitrah kejadian insan. Cara untuk memelihara fitrah kejadian insan. Wani.
Sentiasa berakhlak mulia. Sentiasa berakhlak mulia. Pendek sangat. Jadi kalau soalan macam ni, satu isi kena ada huraian. Okey, kena ada huraian. Apa tadi? Jawapan kau ni tadi? Berakhlak mulia. Okey, berakhlak mulia. Okey, huraikan sikit. Berakhlak mulia tu macam mana? Sentiasa berakhlak mulia. Huraikan. Macam mana? Duk menaik mana? Tengah menaik mana? Kenalah hurai. Engkau ni buat ayat menolong orang susah. Orang susah ni dah benda lain. Okey, Aqilah menjaga sikap dan tingkah laku. Okey, sentiasa berakhlak mulia dengan cara menjaga akhlak dan tingkah laku. Okey, boleh terima. Dapat 2 markah. Okey, tu cara yang pertama. Cara yang kedua. Dia main type-type je ni. Takci ni. Melaksanakan amanah. Melaksanakan Amanah dengan penuh tanggungjawab. Melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Okey, boleh terima. Melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab ataupun dengan sempurna. Okey. Okey, soalan yang ke-6, soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, jelaskan 2 perbezaan antara manusia dengan malaikat. Okey, 2 perbezaan antara manusia dan malaikat. Okey, saya sebut, banyak kali saya sebut. Kalau soalan perbezaan, mesti buat dalam bentuk jadual. Betul, bagus. Okey. Okey, Alia Nabila. Perbezaan antara manusia dan malaikat, 2 perbezaan. Manusia apa dia punya ciri, dia punya apa nama ciri-ciri dia. Malaikat apa pula ciri-ciri dia? Nafsu. Okey, manusia mempunyai nafsu. Okey, manusia mempunyai nafsu. Pertama, yang kedua? Manusia jannah. Okey, bagus. Okey, bagus. Manusia dijadikan daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Okey, manusia dia mempunyai nafsu, malaikat tidak mempunyai nafsu. Okey. Manusia ada akal ke? Manusia ada akal. Malaikat ada akal ke tidak? Ada. Manusia ada akal. Malaikat ada akal ke tidak? Tak tahu. Betul lah jawapan kau tadi. Malaikat pun ada akal lah. Okey, malaikat pun ada akal. Okey, manusia dengan jin. Manusia ada akal. Jin ada akal ke tidak? Tak ada. Ya ke tak ada? Ada. Dia mana ada akal? Ya ke? Jin macam manusia juga. Jin macam manusia juga. Dia ada akal. Ya Allah. Jin pun ada akal. Cuma kejadian ni tak sama dah dengan manusia. Okey, manusia dijadikan daripada tanah. Jin daripada apa? Api. Jin dijadikan daripada api. Dia jadi api. Okey, manusia ada nafsu. Saya tahu api tahu. Manusia ada nafsu. Jin ada nafsu ke tidak? Ada. Tak ada. Jin pun ada. Ada. Ada kan Ustaz? Kau takkan ada cerita jin rogol. Itu semua musyrikin tu. Betul lah tu. Okey, maknanya jin ni ada nafsu. Sebab okey, jin ada nafsu. Sebab tu jin ada Ada nafsu ni Ambil.
Sebab tu jin ada jantan ada betina. Tahu tak apa? Bila dia ada nafsu maknanya dia ada jantan, dia ada jantan dan betina. So jin betina boleh mengorat laki orang. Itu kena belajar lebih lagi lah. Kunyah dulu lah Teha. Makan. Tu sebab tu kita kena berlindung. Okay, kalau kita minta bila kita masuk tempat-tempat yang jarang kita pergi ataupun jarang manusia lain datang, kita kena beri salam lah kan. Beri salam. Sebab kat situ ada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Okey. Kalau manusia ada nafsu, jin pun ada nafsu. Manusia ada jantina, jin pun ada jantina. Okey. Manusia ada jantina, malaikat ada jantina ke tidak? Tak ada. Tak ada. Betul lah cakap tak ada. Sihalah. Okey, jadi malaikat pun jadi malaikat dia tak ada jantina. Sebab dia tak ada nafsu. Okey, dia tak ada nafsu. Malaikat tidak ada jantina. Kita tak boleh katakan malaikat tu lelaki ke ataupun perempuan. Kita buat kenyataan macam tu, kata malaikat ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, kat situ kita dah kufur dah. Okey, dah jatuh kafir dah. Okey, jatuh kafir. Sebabkan kita mengatakan malaikat tu lelaki atau perempuan ataupun jantan ataupun betina. Okey, malaikat dia tak ada nafsu dan dia tak ada jantina. Kita ada jantina. Okey. Okey, selesai nombor 7. Muka surat 58. Fitrah kejadian insan. Soalan yang ke-8. Terangkan 2 kesan mengabaikan fitrah insan dalam kehidupan. Okey. Apa kesan kalau kita abaikan fitrah keinsanan dalam kehidupan kita? Okey, siapa saya nak suruh jawab ni? Aisyah. Dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah sebab apa? Sebab mengabaikan fitrah insan. Okey. Engkau salin balik Kau salin balik daripada soalan. Okey. Tidak mempercayai. Kejap. Okey, satu-satu. Okey. Jawapan tu dimurkai Allah tu dah betul dah. Okey, untuk untuk huraian, untuk ingatan kepada semua, kita tak boleh ambil daripada ayat daripada soalan. Okey, tak boleh ambil ayat daripada soalan. Kalau ambil ayat daripada soalan, automatik engkau dapat 1 markah saja, tak dapat 2 markah. Okey. Kena ambil ayat yang lain. Okey. Dimurkai oleh Allah Ta'ala sebab apa? Tidak mempercayai kebesaran Allah. Tidak mempercayai kebesaran Allah walaupun tak berapa nak tepat. Bolehlah terima kan. Kenapa pula? Yalah, sebab dia kata mengabaikan fitrah kejadian insan. Kesan kita mengabaikan fitrah kejadian insan. Dimurkai oleh Allah Ta'ala sebab apa? Kenapa dimurkai Allah Ta'ala? Sebab kita melakukan larangan dia. Sebab kita melakukan larangan Allah Ta'ala. Sebab tu dimurkai, sebab itulah dimurkai oleh Allah Ta'ala. Okey, yang kedua. Boleh, siapa nak bantu? Yang kedua, kesan dia mengabaikan fitrah kejadian insan. Yang pertama, dimurkai oleh Allah Ta'ala kerana melakukan larangannya. Yang kedua, okey, kita ambil contoh lah. Seorang lelaki ni dia berpakaian, dia menggayakan cara seorang perempuan. Ustaz, Saya.
Dipandang hina oleh masyarakat. Dipandang hina oleh masyarakat. Sebab apa? Dipandang hina oleh masyarakat. Yelah tahu. Sebab apa? Sebab apa masyarakat pandang hina? Sebab dia berpakaian Menyerupai perempuan. Sebab dia menyerupai perempuan ataupun dia menyalahi fitrah. Ubah ciptaan Tuhan. Menyalahi fitrah ataupun dia mengubah ciptaan Tuhan. Okey, boleh terima. Dia mengubah ciptaan Tuhan. Okey. Soalan yang ke-9. Apakah maksud alam gaib? Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal. Okey, 1 markah. Lagi, sambung dia. Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera ataupun akal. Apa? Sambungan dia. Macam mana kita nak tahu? Diketahui dan diyakini daripada penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, bagus. Diketahui dan diyakini daripada penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Baru dapat dua markah. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-10. Senaraikan 4 contoh alam gaib. Surga. Okey, 1 markah. Neraka. 2. Neraka. Alam barzah. Padang mahsyar 3 markah. Barzah. Alam barzah 4 markah. Ada yang lain? Alam rahim. Alam akhirat. Dunia, rahim, roh. Al-Musyahadah. Okey, roh. Musyahadah tu alam nyata. Musyahadah alam nyata. Ada dalam buku tak? Dia tulis macam tu Okey. Soalan yang ke-11. Terangkan 2 hikmah Allah Ta'ala merahsiakan alam gaib. Apa hikmah dia? Ini soalan terang-terang ni kalau tak boleh jawab. Untuk menguji keimanan kita. Okey, untuk menguji kalau kita tahu kita. Syurga tu best, mesti semua berebut. Okey, menguji keimanan manusia. Kalau kita nak bayangkan syurga tu macam mana, mesti ramai yang buat baik. Okey, kalau syurga tu ada di depan kita, memang kita akan cuba untuk buat baik, untuk menguji keimanan manusia supaya sentiasa berbuat kebaikan. Okey. Menguji keimanan manusia tu 1 markah. Supaya kita sentiasa membuat kebaikan 2 markah. Okey, yang kedua. Hikmah yang kedua. Bukti kekuasaan Allah. Okey, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Okey, bukti kekuasaan Allah Taala kepada hamba-hambanya. Okey. Soalan ke-12. Jelaskan 2 ciri insan yang mempunyai jati diri yang baik. Ciri insan yang mempunyai jati diri. Ni pun tegang-tegang ni soalannya. Tak ada lapangan sangat nak jawab. 2 ciri. Redha dengan segala keadaan. Redha dengan segala keadaan ataupun ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku ke atasnya. Okey, yang kedua. Bersyukur. Bersyukur dengan apa? Segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi. Okey, bersyukur dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Okey. Apa yang diberi kepada kita tu apa kita buat? Taatlah pada dia. Kita taat kepada dia lah ataupun kita buat menggunakan nikmat yang diberi kepada kita dengan cara yang bermanfaat. Okey, cara yang bermanfaat. Betul. Okey. Soalan yang ke berapa dah? Last.
Akhir. Kenapa pula lahir dah last dah? Sampai 59 ke? Ya ke? Apa yang maksud apa? Okey, soalan yang ke-13. Cadangkan 2 usaha untuk menjadi insan yang kamil. Yang akhir kan? Akhir. 2 usaha untuk menjadi insan yang kamil. Apa maksud kamil? Ustaz, kamil tu apa maksud dia? Saya baru tanya kau. Hari Kamil ke Ustaz? Insan yang kamil. Apa maksud kamil? Dia tanya Ustaz. Bukan tak kamil bukan tak kamil. Kamil ni maksudnya sempurna. Okey, macam mana cadangkan 2 usaha kita untuk menjadi insan yang sempurna? Macam mana cara? Melakukan suruhan. Sentiasa beristiqamah ke jalan Allah dan tidak melakukan larangan dia. Okey, macam banyak benda boleh. Okey, banyak benda kita boleh kaitkan. Okey, boleh kaitkan. Okey, antaranya kita boleh kata bersedekah kepada tamu masjid, berakhlak mulia sesama manusia dan seperti beradab sopan. Beristiqamah dengan amalan yang baik supaya mendapat keridaan Allah. Banyak benda yang kita boleh. Nah, kadang-kadang soalan berbeza-beza tau. Kadang-kadang soalan berbeza-beza. Jawapan kau boleh letak jawapan yang sama je. Boleh letak jawapan yang sama. Kena ingat tu. Kadang-kadang soalan dia mungkin akan kelirukan korang. Tapi jawapan kadang-kadang boleh jawapan yang sama. Okey, jawapan yang boleh gunakan jawapan yang sama. Boleh gunakan jawapan yang sama. Okey. Setakat ni ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, cuba tengok muka surat 6 Muka surat 6. Okey, muka surat 6. Okey, muka surat 6. Contoh panduan menjawab soalan. Okey. Ada soalan yang dia tanya punca kan? Ada soalan dia tanya punca. Okey, soalan tanya punca. Ataupun faktor ataupun sebab. Ada punca, ada faktor, ada sebab. Okey, jawapan dia sama je. Lemah iman, kurang didikan agama, jahil, bodoh, tiada penguasaan undang-undang, pengaruh rakan sebaya. Itu punca, sebab ataupun faktor yang kita boleh gunakan. Okey. Lepas tu cara nak mengatasi pun sama juga. Tak kira apa soalan sekalipun, bila dia minta nak cara untuk mengatasi masalah-masalah tu, okey. Caranya apa? Pertama sekali mantapkan iman. Tapi kenalah, tak boleh lah dalam 2 patah perkataan dia. Kenalah cerita lebih-lebih sikit. Kena cerita lebih-lebih sikit. Beri didikan agama ataupun beri pendidikan agama, menguatkan undang-undang, tunjuk sebab teladan yang baik. Itu je. Tak kira apa soalan pun, apa soalan yang minta cara penyelesaian masalah, itu cara dia. Okey, kamu boleh gunakan ayat yang sama ataupun jawapan yang sama pada macam-macam soalan. Kalau ditanya punca, sebab atau faktor pun sama juga. Engkau orang boleh gunakan punca, sebab, faktor yang sama pada macam-macam soalan. Faham tak soal apa saya cakap ni? Kau tak faham je. Faham kan? Ke tak faham? Okey. Macam yang bawah tu sama juga. Kesan positif, kesan negatif kan? Kesan positif pada masyarakat, pada individu, pada negara. Bila ada soalan-soalan macam tu, tak kira lah apa benda soalan pun yang berkaitan dengan kesan positif sama ada individu, masyarakat, negara, jawapannya itu je lah. Tak kira isu apa sekalipun. Begitu juga dengan kesan negatif. Okay, kesan negatif pun macam tu juga. Okey, macam tu juga. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ui, duduk lambai-lambai ya. Kilang tu bosan tu.
Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya yang yang tidak berkaitan dengan subjek kita pun boleh. Kalau ada. Ustaz, bila nak sekolah? Bila nak sekolah? 3 hari bulan 10. Tidak. 3 hari bulan 10. Bila nak dapat vaksin ni, kami pelajar-pelajar kan. Entahlah. Untuk orang tua pun tak cukup lagi vaksin. Macam mana nak pergi vaksin pada orang? Orang tua pun tak dapat vaksin lagi. Parah. Lambat kan negeri. Nanti daerah kan. Tapi minggu ni saya nak rentas daerah juga. Tak kira macam mana pun. Oh, surat jalan. Sebab Dah 2 dosis. sebab family saya semua dah ada vaksin. Kecuali anak saya je. Tinggal. Ustaz pergi kat rumah. Apa, dia boleh ikut. Tak ada masalah. Dia boleh ikut. Macam mana nak lepas ke rentas daerah Ustaz? Kalau ada 2 dos boleh dah. 2 dos dah boleh dah. 2 dos dah boleh dah. Rentas daerah untuk tujuan pelancongan. Okay, nak pergi Cameron ke, nak pergi Fraser Hill ke, nak pergi Tioman ke. Dah boleh dah. Yang penting kena ada 2 dos dulu. Dah ada sijil vaksin, dah boleh dah. Tak perlu pergi jumpa ketua balai Gambang untuk dapatkan permit. Tapi kalau nak rentas negeri kena dapatkan permit lah. Kecuali kau dapat apa? Dapat laluan tikus. Dapat laluan tikus. Dapat laluan tikus tak ada masalah. Kau boleh cilok boleh lepas masuk ke negeri lain. Laluan laut pun boleh juga kalau pada berenang. Ada laluan penarikan. Kau orang belajar sejarah kan? Kau cuba cari satu jalan laluan, namanya laluan penarikan. Laluan penarikan ni menghubungkan laluan daripada antara pantai timur dengan pantai barat. Yang rintis oleh nenek moyang kita dulu-dulu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kau cari laluan penarikan tu, laluan penarikan. Macam mana laluan dia daripada Pahang nak ke Melaka ataupun nak ke pantai barat. Boleh dapatkan tu. Boleh belajar lah, boleh baca laluan tu. Boleh dapatkan laluan tu. Cuma laluan sekarang ni tak ada lah. Sebab laluan penarikan ni kita melalui sungai Pahang. Kita lalu sungai Pahang, lepas tu ada masuk lalu sungai berapa dekat Negeri Sembilan tu. Lepas tu masuk sungai Muar. Macam-macam. Banyak ikut laluan sungai. Itu tak tahulah kena tahan roadblock ke tidak tu, Wallahualam kan. Nak lalu jalan laut kena laju pada maritim. Kena laju daripada maritim. Okey. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Minggu depan kita sambung lagi 3 muka. Okey. Minggu depan kita sambung lagi. Tadi 5 sampai 50. 58 kan? 58. Okey, minggu depan 59, 60, 61. Tanggungjawab hamba, Khalifah, Wahyu dan Akan. Okey, kalau kau orang tak dapat hadir ke apa ke, beritahulah ke kawan yang lain yang tak ada pada hari ni, beritahu. Mesej je. Beritahu kenapa tak hadir. Tu je. Saya nak tahu tu je. Saya tak marah. Jangan risaulah, saya tak marah. Saya bukan jenis yang kalau ada setengah guru cikgu dia akan call korang kan. Kenapa tak datang, minta masuk kan. Saya bukan jenis macam tu. Prinsip saya senang je. Engkau pelajar kena cari cikgu. Bukan cikgu cari anak murid. Itu prinsip saya. Okey, prinsip saya. Okay, kalau kau nak belajar, kau datang cari saya, datang kelas saya. Kalau kau tak nak belajar, lantak kau lah. Begitu jadinya. Tapi tak boleh juga sebenarnya kan. Tak boleh juga. Okay, kalau macam mana pun kalau kau orang tak dapat hadir, tolong mesej saya, beritahu kenapa tak dapat hadir. Kenapa tak dapat hadir kita punya GM kita. Okay? Saya tak marah, jangan risau, saya tak marah. Saya tak marah, jangan risau. Saya tak akan beri kata-kata yang mengguris perasaan. Okey, tak ada. Cewa. Tapi yang penting beritahu je. Kenapa tak dapat?
top up ada ke, tak ada duit top up ke, tak ada internet tak ada. Internet mahal tak sekarang. ada ke, ataupun wifi down ke, tak kira lah apa-apa lah. Apa-apa sebab yang munasabah lah kan. Janganlah pula kau kelentong saya pula kan. Melampau lah gitu. Okey. Okey, jadi saya rasa itu setakat ni kita punya kelas. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Okey. Okey, salam ke kawan yang tak dapat hadir pada hari ini. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okey, sama. Terima kasih. Bye. Jaga diri. InsyaAllah. I love you. Bye. Okay, bye.